kekeh badan sehat mengikut Al-Quran, insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Ustaz untuk memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, yakni yang telah melaksanakan amanah Allah ke atas dirinya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga kita tujukan ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, Engkau permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kau jadikanlah kami semua ini ya Allah orang-orang yang suka sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma rzuqna sakinah, ya Allah, Kau berikanlah kepada kami yang hadir ini tenang hati kami. Warahmah, Engkau sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, iaitu Engkau kurniakanlah hajat keperluan kami, serta Engkau jadikanlah apa yang Engkau kurnia itu pahala untuk kami. Dan seterusnya, Engkau lepaskan kami dari sebarang musibah yang akan mengena, yang Engkau tetapkan ke atas kami. Wa doa al-malaikah, Engkau sertakanlah ya Allah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit dalam majlis ini, juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami faham dalam semua urusan hidup kami beragama, serta Engkau masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Nadir, imam-imam, pegawai masjid serta ahli jatuh kuasa seluruhnya. Seterusnya kepada hadirin, para jemaah, hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat kita bersama untuk kali pertama dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak kerana on the way daripada UAE ke rumah, tapi nak balik rasa tak sempat. Mari dengan pakaian pejabat, tapi sempat saut baju masjid, pakai baju masjid. Moga-moga pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana pengurusi tanya tajuk apa Ustaz nak sampai, anak kata tajuk hidup sihat berdasarkan Quran. Bidang saya di luar ini bahasa Arab, bukan pendidikan bahasa Arab. Saya mengajar kebanyakannya guru-guru ataupun bakal-bakal guru bahasa Arab. Mereka akan mengajar di seluruh dunia lah. Anak murid anak bukan saja Malaysia lah, orang seluruh dunia lah. Sebab di UAE ini ada satu fakulti ilmu wahyu sains kemanusiaan, dan di situ ada 11 jabatan, antaranya jabatan bahasa dan sastra. Di bawah jabatan bahasa ni ada 3 cawangan, 3 cabang. Satu dia panggil linguistik, satu lagi dia panggil literature, satu lagi dia panggil apply linguistik ataupun teaching, pendidikan bahasa. Termasuklah orang-orang yang buat master PhD dalam bidang pendidikan bahasa. Jadi saya duduk di situ. Dan pengkhususan yang paling dekat, yang fokus saya ialah pada pembinaan kurikulum bahasa Arab untuk berbagai-bagai tujuan. Saya boleh bimbinglah orang-orang yang nak buat buku, nak buat kurikulum, nak buat program berkaitan dengan bahasa Arab, di kalangan orang yang bukan penutur asal gitu. Dan berkhususan kebiasaan saya ialah tadabbur Al-Quran menurut melihat kepada bahasa, sudut bahasa. Dan saya telah membimbing tadabbur Al-Quran secara khusus selama lebih kurang 10 tahun untuk khatam, tapi belum khatam lagi, khatam tadabbur di Masjid Asy-Syakirin Jombang. Saya buat tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi saya bimbing masyarakat untuk tadabbur Quran. Sebab kenapa saya bimbing mereka untuk tadabbur? Sebab pertama, saya nak belajar. Saya ada banyak beli buku-buku di Azhar dulu, buku-buku tafsir yang besar-besar, tapi saya tak pernah baca. Disebabkan tadabbur inilah saya wajib baca Ibnu Katsir, Qurtubi, As-Sa'di, Kasyaf, berbagai-bagai tafsir yang ditulis oleh ulama, menyebabkan saya kena rujuk kerana nak cerita ke orang. Kalau nak cerita ke orang kita tak reti. Di samping itu, saya bimbing melalui kepakaran saya dalam bidang bahasa, cantum dengan pandangan ulama dan cantum dengan kedudukan dialog antara kita dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi dengan itu saya dapat banyak ilmu daripada Al-Quran. Hari ini baru saya jelek Al-Quran.
Dulu sampai saya dapat PhD bidang bahasa tak jelek, saya nampak Quran hebat. Tapi kat mana hebat saya tak jumpa. Setelah tadabbur 10 tahun, baru nampak Quran ini memang indah. Quran ini tidak ada tolak bandingnya. Quran ini ada segala-galanya. Quran ini jalan penyelesaian. Salah satu cara yang saya jumpa dan cara nak beramal ialah dalam surah Hud. Surah Hud itu sebab tu kita highlight surah Hud ni. Surah Hud ni kan? Surah Hud. Hud apa makna? Surah Yahudi. Huda, Hud, Nabi Hud. Hud ialah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala membimbing masyarakat. Dalam surah ni ada saya ketemu strategi sihat sepanjang hayat sampai mati. Mati baru tak sihat. Sebab Nabi nak mati dia sakit. Apakah strategi yang ada di dalam Al-Quran yang telah diajar oleh para ulama kita dan kita buat tiap-tiap hari bagi orang yang tidak nak cepat? Lepas salam dia tak pergi, dia baca 3 perkara. Sebenarnya itu disuruh oleh Allah dalam Quran. Cuma ada di antara kita dia kata benda tu bid'ah. Zikir ramai-ramai lepas sembahyang ni bid'ah. Dia kata tak. Sebenarnya dalam Quran ada, cuma tak langsung. Kita hanya memukul umum tentang bid'ah, sedangkan kita tak faham nilai bid'ah, nilai Al-Quran secara detail. Banyaklah anda jumpa dalam Quran. Cuma malam ni saya nak cerita pasal hidup sihat. Kan? Tak ada 3 serangkai. Sepatutnya lah. Kan? Benda berat-berat ni sepatutnya tak wujud zaman kita. Sebab kita ada Quran penyelesai segala masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nazir duduk depan ni. Sama-sama Nazir je lah. Saya Nazir Syakirin, dia Nazir di sini. Berapa lama dah? Satu penggal. Saya dah 9 tahun. Nazir 3 penggal. Sama je rasanya, muka sama. Jadi tidak asing bagi saya dari sudut AJK Imam. Cuma asing tak pernah mari ya. Dia tak pernah ajak saya pun tak ajak dia untuk berjumpa. Hari ni Alhamdulillah Imam panggil. Dia banyak kali dah panggil sebab ada kelas. Dan malam ni pun ada kelas. Saya minta excuse daripada Masjid Surau Al-Huda di Seksyen 10 sebab saya ambil kelas tetap di situ. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan dalam ayat ni, ayat surah Hud ni, kita ambil 4 ayat pertama, dia ada di dalamnya cara hidup sihat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya baca tu tak ikut sebab ada ayat yang menyatakan bahawa ada 4 langkah kita berkomunikasi dengan Quran. 4 langkah berkomunikasi dengan Quran. 1, tilawatan, baca. Yang kedua, fahman, faham. Yang ketiga, tadabburan, hayati. Yang keempat, amalan, amal. Jadi bila kita nak pahala yang pertama, tilawatan tu kita kena baca. Kalau saya bawa tafsir, saya minta ahli wajib ada kitab. Tapi malam ni sebab ada kat sini tak kira kitab lah ni. Tak payah. Kan? Baik, kita baca sama-sama. Kemudian saya akan cerita perkataan demi perkataan mereka awal. Kemudian kita keluarkan daripada 4 ayat ini, apa sebenarnya cara kita nak rawat hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kita mulakan belajar 4 ayat ini. Kita mulakan belajar itu sebahagian daripada bismillah. Jangan tuan-tuan bila baca bismillah putus dengan amalan selepas itu. Tidak sah bismillah tanpa rangkai dengan perbuatan yang kita lakukan selepas itu. Dari sudut bahasa, Bismillahirrahmanirrahim tidak lengkap. Dia khabari. Dia tidak ada mubtada. Dia tak ada mubtada. Dia tak ada subjek. Dia ada predikat. Bismillahirrahmanirrahim, predikat je. Jadi mana subjek? Subjek ialah perbuatan kita. Biasanya abtadiul imla. Bismillahirrahmanirrahim kan dalam berjanji itu. Dia sebut abtadi. Fi'il fa'il. Saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, kalau kita baca bismillah, kita tidak langsung ikat dengan perbuatan kita selepas itu, kita sebenarnya tidak komplit bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, bila mana kita belajar mana-mana ayat bismillahirrahmanirrahim, yang kita nak belajar itu pelengkap subjek ataupun verb perbuatan kita yang ada kaitan dengan Allah yang bernama Rahman Rahim. Nama Allah. Maknanya ini poin yang pertama, anda nak kaitlah. Sebab itu kita nak baca apa-apa pun, nak buat apa-apa kena kait dengan bismillah. Kalau orang tahu nilai bismillah, orang tak isap rokok kan? Sebab orang isap rokok tu nipu. Kecuali dia tak baca bismillah, tak apa isap rokok. Jangan baca bismillah isap rokok kan? Kalau baca bismillah, 2 salah. Pertama, hak tu dah menjadi satu tanda khilaf kan, yang beratnya kepada haram. Kemudian nipu pula, dia kata, ya Allah dengan namamu aku isap rokok. Jadi nipu. Rokok tu sebab aktiviti kita yang dikaitkan dengan bismillah. Oleh sebab itu, jangan baca bismillah isap rokok. Kalau tak baca bismillah, syaitanlah sama kita. Sebab nak buat syaitan, kena buat baca ikat dengan Allah. Syaitan tak mari. Nak ikat dengan Allah, benda kita tak yakin. Jadi senang-senang buang, tak yakin kan.
Tak payah baca bismillah. Biar syaitan dengan kita senang. Jadi tak payah. Kalau ikat dengan Allah, nipu pula. Kita kata dengan Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman, dia beri segala-galanya. Rahim, agama. Sedangkan itu bukan agama. Rahim, agama. Rahman, kehidupan. Nak kait kehidupan dengan agama pada perbuatan yang agama larang. Nah, itu satu fitnah kepada agama. Oleh sebab itu, jangan baca bismillah. Biarlah kita bertarung dengan iblis. Senang cerita. Dia gagah, dia menang. Kita gagah, kita menang. Nah, itu satu nilai bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alif Lam Mim. Ini huruf Arab lah kan? Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Tak ada mana. Tapi kenapa disebut alif lam mim? Ha? Alif lam ra, sorry. Alif lam ra. Alif lam ra. Kan? 3 huruf. Alif, huruf ra, lam, huruf ra. Kan? Mana ada makna. Tapi kalau kita buat alif lam ra, tak jadi Quran. Tak jadi Quran. Buat 3 huruf ni, tak jadi Quran. Betul tak? Buang huruf alif, buang huruf lam, tak ada dalam istilah Quran huruf 3 huruf ni. Boleh jadi Quran tak? Tak boleh jadi. Tak boleh baca. Tak boleh baca Quran. Oleh sebab itu 3 huruf ni menjadi satu tolak, titik tolak dalam semua bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu orang Arab tak pernah guna pun gini. Tapi bila turun Quran, dia guna. Dia panggil seorang nak. Orang dengar Quran Alif Lam Ra tu, dia terbiak-peliak mata nak tengok apa cerita yang dibawa oleh Nabi SAW. Luar biasa, orang tak cakap satu kata yang tak ada makna. Ada huruf je. Rupa-rupanya nak cerita bahawa bahasa itu silat sebut rosak isi. Oleh sebab itu nilai setiap huruf dalam Al-Quran cukup penting. Sebab itulah alif lam ra ni tak boleh nak terjemah sebab dia huruf. Tapi dialah yang menyebabkan segala-galanya terbentuk. Okey? Segala-galanya terbentuk. Kitab singular, umum, nakirah. Ini bahasa Arab yang main gitu. Cerita apa ni? Mari dalam bentuk singular, satu kitab. Kitabun. Tanwin itu dia panggil, ada satu kalimah dia sembunyi. Kitabul Quran. Tapi tak sebut Quran. Tanwin itu ganti kepada satu kalimat yang disembunyikan. Kitabul, kitabul Quran. Kitab Al-Quran itu, kenapa dia panggil kitab? Sebab kita boleh baca, tertulis. Kalau tidak tertulis, dia panggil Quran. Kalau ditulis, dia panggil kitab. Tapi Quran ada disembunyikan. Dan tanda sembunyi itu tanwin. Kitabun, kitabul Quran. Bagaimana kitab Quran itu? Kitab yang kena baca. Quran ini bacaan. Quran apa makna? Bacaan yang tidak boleh dipisahkan. Sebab itu nama Quran. Dia tak panggil qira'ah. Qara'a yaqra'u iqra'. Qira'ah. Dia tak panggil Quran. Tapi kenapa dinamakan Quran? Ala wazni fu'lan. Mubalaghah, bersangatan. Makna kena baca sungguh-sungguh. Tak boleh pisah dengan kita. Sebab itu nama Quran. Kita sebut Quran, tapi tak tahu nilai perkataan itu kan. Macam Quran, Furqan. Nah, Furqan pun nama Quran. Sama je wazan dia. Dia punya standard dia. Baik. Kitabun, kitabul Quran. Kitab Quran yang kita nak baca itu, bagaimana dia? Uhkimat. Apa? Uhkimat apa makna? Ahkama yuhkinu ihkam. Padat, sempurna, tak ada cacat celah. Ihkam dia pasak. Tak boleh nak goyang. Dia punya. Apa yang tak boleh nak goyang tu? Ayat tu. Ayat-ayat dia tak boleh nak goyang, tak boleh nak lari, tak boleh nak tu, tak boleh nak itu. Itu Quran. Kimat daripada ahkama yuhkimu ihkam. Ihkam ni kalau kita letak naik kuda, kita letak dia punya besi dia tu, kuda tak boleh nak apa dah. Pegang situ kat dia ikut kita. Itu makna kimat. Dirujuk kepada ayat. Ayat-ayat kitab Allah itu padat, sempurna, tidak ada cacat celah. Kan? Kemudian bukan setakat tu. Thumma fussilat. Fussilat tafsil. Tafsir. Sama je. Tafsil, tafsir pada sama. Disyarahkan.
Fusilat itu ta. Fusilat sama dengan uhkimat. Ta sama ta. Jadi ta sama ta. Uhkimat ayatuhu, pada isinya fusilat, dan ayat, setiap ayat itu disyarah. Siapa yang mensyarah ayat itu? Milladun, dari sisi hakim, orang yang bijaksana, penuh dengan hikmah. Siapa? Allah. Allah SWT. Khabir, dia profession, dia pakar. Khabir, pakar. Ini Quran yang diterjemahkan, disyarahkan, ditafsirkan oleh Allah, yang sifatnya khabir, hakim. Hakim ni penuh dengan hikmah, kan? Hikmah, bijaksana, dan khabir, pakar. Mubalaghah, tidak ada penghujungnya kepada hikmah Allah, dan tidak ada penghujungnya kepada kepakaran Allah. Dia terjemah. Okey, bagaimana kamu nak rasa nikmat dengan nilai Al-Quran yang begitu hebat di sisi Allah dan di sisi kita ini? Bagaimana nak rasa hebat? 3 langkah. 3 langkah. Pertama, Allah ta'budu illallah. Nilai ini tidak akan dirasa kalau tidak mengabdi diri kepada Allah. Bahawasanya, la, jangan sekali-kali ta'budu, kamu mengabdi diri illallah, kecuali Allah. Nampak tak? Lalu kata Nabi, innani lakum, sesungguhnya aku. Ulama banyak menterjemahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, lakum, untuk kamu, minhu, daripadanya, daripada Allah ataupun daripada Quran itu, nazir. Apa makna nazir? Bukan nazir masjid. Bunyi dekat-dekat dah, nazir. Nah, tak. Nazir masjid, nazir dengan dha. Ni dengan zal. Nazir ialah Rasul yang memberi ancaman kepada orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang buat derhaka pada Allah. Nabi datang untuk memberi ancaman. Dan dalam masa yang sama, Nabi sebagai bashir, pembawa berita gembira kepada orang yang taat. Nazir rujuk kepada neraka, bashir rujuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pertama ialah Allah ta'budu illallah. Poin ini saya buat dalam kajian saya buat ibadat tanpa syirik. Syarat pertama untuk nak rasa nikmat dengan Quran, ibadat tanpa syirik. Yang kedua, an juga tu. Yang pertama an la, kan? An la ta'budu. Yang kedua an istaghfiru. An bahawasanya istaghfiru, hendaklah kamu minta maaf. Kamu semua minta maaf kepada Rabbakum, kepada Rabbakum. Rabbah apa makna? Tuhan kamu. Kenapa dia tak kata wa anistaghfirullah? Kenapa dia sebut Rabbah? Rabbah ni bukan zat, nama kan? Kenapa dia sebut zat, dia tak sebut nama? Sepatutnya istaghfirullah saja. Astagfirullah. Kan? Dia sebut Rabbah. Sebab nilai rububiyah ini ialah pemilikan. Minta maaf kepada Allah yang dialah milik dunia ini, dan dialah urus segala dunia. Makna Rabb dua. Pertama, Khalik, dia mencipta. Yang kedua, Mudabbir, dia urus. Jadi minta maaf kepada orang yang Allah, yang sifat dia Khalik, pencipta, dan Mudabbir, pengurus. Minta maaf ke dia kalau kamu nak rasa nikmat Quran. Allahu Akbar. Rupa-rupanya kita tak rasa nikmat ni boleh jadi punca-puncanya tu. Yang ketiga, thumma tubu ilaih. Kemudian hendaklah, tubu makna asalnya tub. Tub ila ni bukan tub ala. Kalau tub ila, kembali ke pangkal jalan. Kalau tub ala, syukur diterima taubat. Dia lain. Tub ila ni kembali ke pangkal jalan. Thumma tubu, itu perintah ramai. Hendaklah kamu semua kembali ke pangkal jalan, iaitu jalan Allah. 3 langkah untuk hidup sihat. 3 langkah. Yang pertama tadi anda sebut ibadat tanpa
syirik. Yang kedua, anda jadikan dia sebagai istighfar, maknakan pastikan kita dengan Allah tidak ada dosa daripada dulu balik sampai sekarang. Tak ada dosa sikit dengan Allah. Pastikan. Ini cara nak hidup sihat. Allah payah juga. Kan? Pastikan kita tak ada dosa dengan Allah. Sebab syarat gitu. An-syarti itu. Syarat. Hendaklah kamu istighfar. Maknanya istighfar ni minta ampun. Bila minta ampun, bila Allah ampun, tak ada dosa. Mana poin yang kedua? Hidup tanpa dosa. Oh, payah. Payah kau? Payah. Hidup tanpa dosa. Hidup tanpa dosa ni dua. Dua ni berat. Pertama, kita dengan Allah tak ada dosa. Yang kedua, kita sesama kita tak ada dosa. Nak sihat payah juga. Istighfar ni dia mengandungi dua makna. Pertama, kita dengan Allah. Yang kedua, kita sesama kita. Ada tak kita dalam hidup kita ni, hak mari masjid ni ada dosa sesama kawan-kawan kita? Iri hati ke? Kena duk ngopak dia ke? Berbagai-bagai sebab. Keluarga kita macam mana? Ada tak tegur lama-lama? Siapa lain tak tegur? Sebab mungkin kita salah, dia salah. Kita pernah minta maaf. Tak layak saya minta maaf sebab dia salah. Itu punca sakit. Tahu kan? Anak buat dah ni. Anak buat dah. Anak buat dah lagi minta maaf semua keluarga. Dah sabar-sabar. Jumpa. Dia minta maaf. Lah ni kalau orang jadi nazir, orang mari sumpah 20 minit pasal tak cakap apa. Dia mari ada setengah jadi nazir tak tahu sini. Sana kan dia mari sumpah. Dan ada saya pakai kereta masjid lama, buruk dalam. Dia kata, awak iman sini ke? Ya. Saya tak kata nazir pun. Iman sini. Ya. Ni beli kereta ni tak ambil di masjid tak sah ni. Dia kata, saya agak kalau pakai jubah ni saya tak boleh terima. Jadi pakai jubah nak tunjuk-tunjuk. Dia kata, duit habis. Dia tak tahu saya kerja juga kereta 10,000 je bukan masa. Saya suka jaga comel. Dan nampak kan? Kalau bahasa comel walaupun buruk. Masih sedih. Lama. Dia 20 minit dia marah-marah. Saya kata, aku tak kenal dia. Dia pun tak kenal aku begini. Aku nak jawab. Dia tak nak berhenti. Dia syarah dia. Tergini lagi. Amu ada hak. Nak pergi minta maaf banyak-banyak. Tak saya dengar lah tu. Dia kata, tak apalah. Sebab apa kita kena buat gitu? Sebab apa? Sebab Quran suruh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu bye-bye. Bila orang kita tak kenal, dia duduk sumpah kita kata bye-bye lah. Tak payah. Tak ada masalah. Kalau kita jawab, silap jawab kita jadi masalah. Ya. Alhamdulillah. Cina sekitar Masjid Syakir ni, saya pergi jumpa dia seorang-seorang, jumpa kawan semua sekali, ajak dia. Dia tak nak ikut dia. Itu istighfar kita. Dah, mana cara tu? Baik. Yang kedua kan, tuan-tuan sesatlah masalah ni nanti. Yang kedua ni masing-masing tahulah cara masalah dia kan. Tapi kena sesat kalau nak sihat. Kan? Yang ketiga, thumma tubu ilaihi ilallah. Kemudian hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Taubat. Hak ni istighfar. Apa beza taubat dengan istighfar? Dalam anda cek dalam tafsir-tafsir banyak, istighfar ni benda-benda dulu. Sampai lah ni istighfar. Sekarang ni, kalau Allah ampun dosa lepas, kita hidup sekarang ni ikut syariat dah. Hidup sekarang ni kembali kepada syariat dah. Bank saya ikut syariat dah. Rumah saya ikut syariat dah. Ini hak depan, hak belakang tu tak apalah, hak depan. Cek belakang. Kalau tak ikut syariat, ubah. Kenapa nak ubah? Nak ikut cara Islam. Sebab apa kena ikut? Saya tak nak sakit sebelum sampai masa. Tak nak sakit sebelum sampai masa. Kita nak hidup 10 tahun lagi. Sakit semua. Alhamdulillah, anda minta jauh. Tak ada sakit lagi kita ni. Tak ada sakit lagi, Alhamdulillah. Tadi minta lah sebagai contoh. Anda jaga ni sebagai contoh. Kan?
Tuan-tuan semua ni kena jadi contoh. Orang yang tidak sakit di masjid Mardiyah ini. Masjid apa? Mardiyah kan? Apa makna? Pandai juga. Nah, Mardiyah ni kalau bahasa Arab dia panggil isim maf'ul. Isim maf'ul, bukan isim makan. Mardiyah asalnya, mardu, yang diredai. Radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Nah, Mardiyah ni penduduk qaryah. Mardiyah ni panggil qaryah Mardiyah sebab dia muannas kan. Mardiyah mana? Qaryah Mardiyah. Satu taman yang diredai Allah. Betul lah apa mari semua orang redha. Allah redha. Dengan sebab orang ni lah orang lain tak ada dosa. Kalau tidak semua orang kampung ni berdosa kerana tak mari masjid. Sebab setiap orang kena mari masjid. Kampung akan berdosa kalau orang tak mari semua. Disebabkan sebahagian mari, maka kampung lepas daripada dosa. Yang dosanya dia seorang. Orang tak mari itu. Waktu memang dia dosa. Dia kata lepas ustaz sebab sunat apa? Fardu kifayah. Dah kifayah dah mari itu, orang tak mari tak payahlah. Sebenar fardu kifayah kepada ahli qaryah, kepada keseluruhan. Tapi individu, Nabi kata la salata li jaril masjid illa fi al-masjid. Tak ada semaya orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Ulama dua takwil. Pertama, tak ada semaya mana la tamama, tak sempurna. Kalau kita tak sempurna ni macam hidup 3 serangkai lah. Ada hidup 3 serangkai. Hidup dengan penuh penyakit kecil mani, darah tinggi, jantung, kan? Takkan kita duduk hidup dengan Allah macam penyakit. Dah lah penyakit luar 3 serangkai, dalam pun 3 serangkai juga. Tak nak lagi tu kan. Jadi kata ulama la salat tak sempurna. Tapi ada yang garang sikit, dia kata la salat. Sebab la salat la nafiyah lil jinsi. Tak ada apa jenis sembahyang pun bagi orang yang tak sembahyang masjid kalau duduk dekat masjid. La salat, dia baca bagi datang. La salat tak lam nafiyah lil jinsi, apa jenis sembahyang pun tidak diterima. Waktu berat nah, tapi dia boleh takdir la tamama, tak sempurna solat. Boleh, memang boleh pun. Kalau kita malah kita tunggu tu. Kita takdir. Kalau kita malah kita takdir. Jangan terima pandangan pertama. Yang kedua, terima ambil pandangan. Betul kalau kita nak isyak okok, jangan terima pandangan haram. Kalau haram dosa, kita ambil pandangan makruh. Kan? Tapi jangan baca bismillah. Baik. Boleh itu 3 langkah. Jadi bertaubat ini tuan-tuan dirahmati Allah, dia mulai sekarang ke depan. Syarat 3, siapa satu? Taubat kembali. Taubat apa makna? Kembali. Baik. Kembali, pertama syarat dia menyesal. Yang kedua, meninggal yang dilarang. Yang ketiga, melaku yang disuruh. Yang keempat, kalau ada kes sesama anak Adam, kena selesai. Kalau tidak, tak selesai. Satu. Maknanya ini syarat kita nak tubu. Tapi kalau kita kata tubna ilallah, sedang kita tidak kembali kepada Allah dalam semua urusan hidup kita, nipu je kitanya. Nipu je kitanya, kan? Tubna, ya Allah aku bertaubat. Tapi segala kehidupan kita dia tidak di bawah patuh syariat. Maka tidak ada nilai bagi kita bertaubat. Tak lepas. Walaupun kita kata dengan lidah. Sebab imannya ada 3. Qalbi, qauli, fi'li. Kan? Dan 3 serangkai ini, 3 serangkai juga. Itu bukan serangkai itu. 3 serangkai iman. Kan? 3 ini kena jalan sekaligus. Dia tak boleh jalan masing-masing. Qalbi, dia panggil tasdiq. Lisan dia panggil iqrar. Apa ni? Anggota dia panggil amal. Makna 3 serangkai kena buat. Kalau saya amal, itulah yang saya cakap. Itulah yang saya niat. Kalau saya niat lain, amal lain, memang tidak iman. Kan? Oleh sebab itu muslimin, bila kita kata aku bertaubat, uruslah kehidupan kita ini mengikut syariat. Kalau kita bertaubat, tak urus hidup kita dengan syariat, kita
kita cakap dengan lidah, tapi dari sudut praktikalnya tak kena. Orang ini dia panggil iman yang taubat fasik. Taubat fasik. Hati dia jujur nak kepada agama. Lidah dia berkata tu benar ilallah, tapi perbuatan masih lagi tidak terikat dengan cara hidup tidak agama. Maka kita panggil taubat fasik. Taubat fasik. Sebab apa fasik? Sebab tak kena pada amal, tak kena pada amalan. Hati kita jujur, lidah kita jujur, tapi tidak buat. Macam muslimah, orang baik, tapi dia tidak tutup aurat. Ya bagus, lidah dia bagus, dia kata aku beriman dengan Allah dan aku mengatakan, tapi tak buat. Ialah wanita yang dari sudut amal yang tidak baik, yang fasik. Kan? Itu jalan. Baik, muslimin muslimat, maknanya 3 syarat. Pertama, alla ta'budu illallah. Yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum. Yang ketiga, summa tubu ilaihi. Kalau kita ada 3 ni, baca Quran, kita tidak akan rasa puas hati kalau tidak tadabbur. Tidak rasa seronok kalau tak faham setiap ayat yang kita baca. Tak rasa seronok. Kita akan, orang kata, melontar-lontar untuk mencari guru untuk belajar Al-Quran secara tadabbur. Sebab apa? Sebab Allah nilai orang yang baca Quran yang tidak faham seperti hati yang ditutup rapat. Dalam surah Muhammad ayat belah-belah tak ingat, Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tu tak ada masa nak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, subjek. Aqfaluha subjek bagi depan. Ataupun atas hati-hati mereka ada qafal. Ada qafal. Qafal ke mana? Penutup. Penutup yang tidak boleh masuk macam ni. Ini qafal, penutup. Ada hati, ada penutup. Jadi hati ni dia ada 2, tuan-tuan. Hati ni ada nama fuad. Isyarat. Okay.
Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada nampak ke hidup sihat dalam ayat kita macam ni? Ada jumpa tak? Tak jumpa lagi tak? Kat mana hidup sihat ni? Jadi itu syarat baru. Syarat. Mana jaminan kepada syarat tu? Okey. Sekarang ni ayat berikut adalah jawab kepada syarat tadi. Itu kita kena belajar bahasa Arab. Dia tak boleh nak, dia tak habis cerita setakat tu. Sebab itu sekadar syarat baru. Jawab dia macam mana? Hasil. Hasilnya ni ayat berikut. Bermula daripada ni Yumati' sampai akhir ayat. Tapi hak dia nak bagi ni dua kelebihan, dua. Jawab dia, hasil dia dua. Pertama, yumati'kum mata'an hasana. Mata. Yumati' mata. Mata ni apa? Seronok. Ad-dunya mata', kata Rasulullah. Dunia itu seronok. Wa khairu mata' ad-dunya imra'atun salih. Dunia itu seronok, dan sebaik-baik seronok dunia ialah isteri yang saleh. Okey, nak tanya, orang baru kahwin, seronok tak? Kita baru kahwin 20 tahun, 30 tahun, lama lah. Tak? Orang baru kahwin macam mana seronok dia? Lah ni tak kira lah kita lepas dah. Orang baru. Sebab sebaik-baik seronok ialah isteri yang saleh. Di sini Allah kata yumati'kum. Dia akan mata'a yumati' tamtik. Tamtik ni dia buat sendiri supaya kita hidup tak sakit, sihat, seronok macam baru kahwin. Sebab apa kita kata macam baru kahwin? Sebab Rasulullah kata sebaik-baik seronok dunia ialah isteri yang saleh. Isteri yang kita kahwin dalam keadaan sama-sama redha dan seronok, kan? Sebab apa kita kata isteri di sini? Sebab Allah bawa masdar, kata terbitan daripada, dia panggil maf'ul mutlak. Satu maf'ul, benda yang dihasil daripada action, daripada perbuatan. Tengok, yumati' mata', sama je, kalimah yang sama. Makna mata' itu hasil daripada proses. Yumati' proses. Siapa yang memproses? Siapa yang memproses? Huwa, Allah. Dia yang memproses, menghasilkan kita orang yang hidup mata'an, seronok. Sifat seronok tu hasanat, seronok yang hasan. Hasan, dia sifat mubalagh, bersangat dan sihat, bersangat dan bagus. Seronok yang paling bagus. Allah, seronok paling bagus. Takkan kecil manis darah tinggi bagus? Tak ada siapa nak, tapi mari gitu. Jadi saya berpandangan,
Maka berpandangan sendiri berdasarkan pandangan-pandangan ulama daripada tafsir-tafsir, cara hidup sihat ialah kita dengan menepati kehendak tadi. Pastikan ibadat kita ini sempurna dan tidak syirik. Sempurna dan tidak syirik. Saya nak tanya yang hadir ni, siapa boleh mengakui bahawa amalan kita ini Allah terima? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Tak apalah, tak payah kah. Saya nak tanya, orang yang bekerja kerajaan gaji tetap, ada orang kerja lagi? Imam kerja? Pencen Melaka. Hak tak pencen lagi. Saya tak pencen lagi. Saya kerja dengan UAE 28 tahun. Tak pernah semenjak 28 tahun dipotong gaji. Bahkan dinaikkan gaji sikit-sikit. Sebab apa? Sebab saya buat kerja. Cuba saya pergi kerja kan. Saya tak pergi bekerja. Saya tak lapor diri. Dia bagi gaji. Jadi, dengan sebab saya buat kerja, saya boleh confirm jawatan dan gaji saya tak pernah dipotong selama 24 tahun. Ada baki lagi 6 tahun nak pencen, 60. Tahulah umur saya kan. 6 tahun lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau selama kita boleh confirm jawatan, kenapalah kita hamba dengan Allah yang maha bijaksana. Uhkimat ayatuhu min ladun hakim khabir. Tak boleh nak dapat satu nilai keyakinan Allah confirm jawatan kita sebagai hamba, lalu Allah tak potong pun gaji kita bila kita mari. Tak boleh buat. Tak bolehkah rasa nikmat ini dalam hidup kita selama dah berapa tahun hidup ni? Saya yakin amalan yang saya buat Allah terima. Sikit banyak itu terserahlah kepada nilai Allah. Kan? Okey, apa tanda amal kita diterima? Apa tanda kerja kita dapat gaji? Kita tak boleh dapat gaji lah, itu tanda. Tapi amalan kita diterima. Kalau tak diterima, macam ni kita. Ya. Adakah tanda amal itu nampak diterima? Ada tanda? Ada. Cuba cek dalam surah Kahfi ayat 110. Surah Kahfi ayat 110. Ayat 110 tu hak sebelum akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Faman kana yarju, siapa-siapa di antara kamu dia ada cita-cita yarju, harap liqa'a rabbih, nak jumpa Allah. Selepas dia mati nak jumpa Allah, syarat ada, falyamal. Fal ni dia panggil lam amr, lam perintah wajib. Fal, maka hendaklah dia beramal. Syarat amal pula, falyamal amalan salihah, amal soleh. Kena buat amal soleh. Baik, amal yang kita buat ni soleh tak soleh? Soleh ke tak? Apa tanda? Sudah. Hah? Hah? Syirik syarat lain. Memang kalau masalah pun kalau syirik tak jadi juga, betul juga. Tapi falyamal amalan salih satu, wala yusyrik. Itu yang kedua. Dan jangan dia menyekutukan Allah bi ibadatihi semasa dia beribadat. Dalam ibadat dia tak ada syirik dengan Allah SWT. Syarat kedua. Cuma amal soleh ada tanda tu. Saya kaji dalam surah ni, dalam surah Kahfi ayat 110 ni, saya cek banyak-banyak tafsir, saya jumpa 4. Mungkin orang lain jumpa lebih. Saya jumpa 4 tanda. Dan kata ulama, kalau kita ada 4 tanda ni, confirm amal kita soleh. Gitu anda jumpa. Confirm amal kita soleh. Pertama, yang kita buat mesti kita berilmu. Yang kita buat mesti kita berilmu. Jangan buat-buat ikut-ikut. Itu tidak amal soleh. Mesti berilmu. Yang kedua, an-nabda' bin niat. Segala amal mesti niat. Mula dengan niat. Allah, selupa i'tikaf tadi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala min awalihi ila akhirihi lillahi ta'ala. Start daripada awal kita mari sampai akhir, boleh balik. Tak niat, tak boleh pahala duduk. Betul tak?
Mana syarat kedua, nak jadi amal soleh kena niat. Yang ketiga, al-ikhlas. Kena ikhlas. Semata-mata buat untuk redha Allah. Ikhlas ni buat segala-gala yang lain kecuali terima Allah. Yang keempat, istiqamah. Istiqamah payah sikit lah. Istiqamah. Mana kita buat secara konsisten. Tidak ada masa senang buat, masa susah, masa sibuk tak buat. Dalam ibadat-ibadat tertentu lah. Baik, itu 4. Jadi sampai bila, sebab apa kita kata sihat, hidup sihat dengan 3 syarat? Sampai bila? Mata'an hasanah. Sampai bila? Tengok, dia ada rayah ni. Ila ajalin musamma. Sampai ke ajal musamma. Ajal musamma apa makna? Ahli tafsir menyebut musamma ialah al-maut. Ajal musamma al-maut. Sampai ke mati. Dan Nabi praktis. Nabi akhir-akhir umur dia sakit-sakit mati. Kan? Sakit. Bermawang kepada kematian. Sebaik-baik contoh kita. Sampai ke ajal musamma. Maknanya mata'an hasanan ini hidup sihat sampai ke mati. Boleh ha? Apa lagi kelebihan selain daripada kita hidup sihat sampai ke mati? Hidup senang sampai ke mati. Mana dalilnya? Wa yu'ti. Ni. Satu, yumatti' Allah tu. Yu'ti Allah juga. Yumatti' baris mati. Mati. Jawab kepada syarat 3 tadi. Yu'ti tak ada huruf akhir. Makna dia ikut hak pertama. Yumatti' wa yu'ti. Ata yu'ti, Allah bawa rezeki dia beri kepada orang tadi. Bawa beri. Tak boleh jalan pada rezeki lagi. Ya Allah, tak ada kerja pada rezeki. Sebab Allah bawa dan beri. Yu'ti wa atidal qurba. Ati ni zakat pun kita juga. Allah mengguna benda yang sama. Zakat ni kita layak zakat, kita ambil, kita bawa pergi. Begitu juga rezeki Allah, kita tak boleh cari pun. Kerana sakit, dia beri pada kita. Tidak ada nilai. Orang sakit tak boleh makan, tak ada. Sepatut dan layak kita. Yu'ti apa? Kulladhi fadlin. Setiap yang ada kurnia, makna rezeki yang Allah tulis kita, kulladhi fadlin ni, fadlahu kurnianya. Kan? Hak kita ada jadi jutawan, tetap mendapat jutawan. Orang mana nak sekat pun, Allah tidak akan izinkan. Maknanya, menjaga 3 perkara tadi di samping hidup sihat, dia adalah mendatangkan rezeki yang sempurna mengikut yang telah tertulis di sisi Allah. Kalau rezeki kita jadi orang miskin, tetapi miskin dalam keadaan yang Allah redha. Miskin dalam keadaan yang redha. Sebab Nabi sebut laisal ghina an kathratil mal. Maksudnya bukan kaya itu kerana banyak harta. Wa innamal ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu sebenarnya kaya jiwa, kaya semangat. Kadang-kadang orang miskin di kalangan para sahabat miskin, Nabi miskin. Akhir umur Nabi doa, ya Allah, wafatkan aku bersama zumratil masakin, orang-orang miskin. Sebab untungnya kalau kita mati dalam keadaan miskin, kan, tak ada hisab, masuk syurga terus. Kalau harta banyak ni dihisab berbagai-bagai. Sebab itu Nabi berdoa begitu. Okey, ini tawaran, 3 tawaran kepada kita. Kita kata tak minat Ustaz, 3 payah tak minat. Pertama, ibadat tanpa syirik. Bolehlah. Tapi nak pasti Allah ampun dosa saya dengan Allah. Boleh juga saya bertaubat, saya tak buat. Tapi saya dengan keluarga saya ni tak boleh maaf dah Ustaz. Dia buat jahat sangat saya. Saya tak si maaf dia. Tangguh. Tak si maaf, tangguh lah. Apa yang Allah beri? Kalau Allah beri sihat, alhamdulillah. Kalau Allah denda kita dengan hidup yang sedih, takkan nak tanggung penyakit kerana tak nak maaf ke orang. Tak, saya akan maaf walaupun sebesar mana dosanya. Kan? Jadi syarat 3. Maaf ni, istighfar ni melibatkan 2. Dalam kita semayang,
Dalam kita semayang, duduk antara dua sujud adalah lambang kehidupan dunia. Saya buat kajian, bacaan adalah semayang dan cara hidup 5 alam melalui bacaan adalah semayang. Bukan tajuk Melayu lah, tajuk lain. Tajuk bila tak tahu, sebab saya hari ni pun saya tinggal tempat saya mengajar. Nak jumpa tuan-tuan ahli syurga. Tuan-tuan ahli syurga saya tengok semua mata. Kita tak nak ahli neraka, nak ahli syurga. Kita doa, mudah-mudahan mereka amin kita ni baca Quran. Mereka amin kita ahli syurga insya-Allah. Nampak tak? Ini tawaran 3. Kok mana pun kena ikhtiar tuan-tuan. Mulai hari ini kita selesai masalah dosa kita dengan Allah, dengan sesama kita, maafkan. Kalau patut balik kampung nak minta maaf, balik sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. WhatsApp je, minta maaf, aku dulu buat gini-gini. Nah, kalau dah mati dah, ambil duit berapa qadar, masuk dalam tabung, niat ke dia. Susah. Niat ke dia. Baik. Itu bab. Bab taubat pula. Bab taubat di depan kita banyak benda-benda yang kita rasa payah nak sesal dah. Bab. Cuba sesallah. Biar kita sesal dengan sebab kita nak kembali pada Allah walaupun berat, kita cuba selesaikan. Cari jalan. Kalau hak tak boleh nak buat juga, bincanglah dengan para ulama macam mana cara nak sesal. Saya nak tinggal ni, kalau saya buat ni, bankrupt saya. Sebab saya pegang dengan bank bukan patut syariat. Tapi macam mana nak buat? Tanya ulama macam mana. Saya tak berani. Saya bahasa je. Setakat reti bahasa je. Tak reti hukum hakam sangat. Jadi tanya pakar dia. Baik, 3 tawaran. Sekiranya menerima tawaran ini, kamu dapat hidup bahagia, dapat segala. Hidup bahagia, dapat segala sehingga mati. Kalau tak nak terima, terserah. Tapi Allah kata gini, wa in tawallau, jika kamu berpaling daripada tawaran ini. Tawallau maknanya tatawallau. Tawallau itu asalnya ada terua ni. Tengok. Tak ke? Ya. Ta'budu anta. Kita tengok juga. Allah ta'budu, kamu. Ini pun tawallau asalnya tatawallau. Jika kamu semua berpaling tadah terhadap tawaran ini, tak nak terima, kata Allah, fa inni, ataupun Rasul kata, fa inni akhafu alaikum, aku bimbang akan berlaku ke atas kamu azab yaumin kabir, azab zaman hari besar. Hari besar ulama kata 2, yaumin kabir. Hari besar ialah yaumil qiyamah, itu hari besar. Paling membahayakan kita yaumin kabir ialah hari tua. Kabir ni orang tua. Kan, yaumin kabir, azab di saat kita tua. Kalau tidak patuh syariat ini, kita akan berdepan dengan azab yaumin kabir. Kan? Apa dah? Dah lemari saya sekarang. Panjang pula. Habis dah. Kan? Wa inni fa inni akhaf. Kalau kamu tidak menerima, fa inni akhaf. Khauf ni takut berlaku. Khauf ni merujuk kepada musibah. Merujuk pada khauf, merujuk kepada musibah. Ini cerita dalam surah Sajdah, musibah. Apa ni? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan. Ni khauf. Khaufan, takut pada musibah. Wa tama'an, tamak pada syurga. Gitu. Akhafu azab yaumin kabir. Dualah azab yaumin kabir ni, azab selepas mati ataupun azab masa tua sebelum mati. Kalau boleh macam Mahathir tak apa dah. Umur 90 lebih boleh jadi PM lagi. Kita umur masa ni pun tak boleh nak masjid dah. Umur bukan perangai, umur. Kan? Perangai masing-masing lah kan. Orang besar, orang kaya, orang besar daerah, Tan Sri umur dia 90 juga. Dia boleh pergi ceramah kota-kota lagi. Anda tanya Tan Sri makan apa? Ya, saya tak tinggal kopi pun. Jadi jangan tinggal kopi, jangan makan teh tarik, minum teh tarik, kopi pun. Kopi original, macam madu original. Air pun, masa nak minum air ni, dia ada doa khas dalam surah Anbiya. Hidup sihat. Dia kena ikhtiar juga. Jangan tak ikhtiar, minum air kena baca doa kan. Ini tajuk lain lah.
Astagfirullahalazim. Banyak tajuk dah. Dalam Quran ni semua boleh jadi tajuk. Setiap ayat boleh jadi. 3 ayat ni kan. Ilallahi marji'ukum. Ingat, ilallah, hanya kepada Allah marji'. Marji' apa makna? Tempat kembali. Allah nak beritahu marji', tempat kembali kamu hanya kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu atas semua benda dia berkuasa. Habis. Boleh ha? Okey. Last sekali sebagai penutup, apa amalan untuk supaya Allah beri kita dapat boleh buat 3 amalan ni? Apa amalan? Nabi sebut dalam hadis, anda tak ingat mata hadis itu, ada 3 amalan kita kena buat. Selepas salam, kita dah buat tiap-tiap hari. Contoh kalau kita gaduh je, kita tak ambil hak, mungkin kita tak tahu nilai dia. Ulama suruh duduk sekejap selepas salam, rupa-rupanya ada kaitan dengan Quran. Dia tidak bid'ah. Bukan di saja-saja. Ulama cipta atau buat cara ni kerana ada hadis dan kerana ada ayat ni. Apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kita baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syarat pertama, istighfar. Kita dah buat. Aku minta ampun ya Allah. Masa tu niat supaya Allah beri kita ampun segala dosa. Baca berapa kali? Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Situ satu syarat. Syarat yang kedua, wa atubu ila. Ni summa tubu ila, sama kan? Wa atubu ilaihi. Aku bertaubat kepadanya. Dua syarat ada kat situ. Syarat yang ketiga, hidup tanpa syirik. Lepas benda tu kita baca apa? La ilaha illallah. Memang tak dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syarat yang pertama tadi, ayat tu. Ayat yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anistaghfiru. Ayat yang syarat yang kedua iaitu astaghfirullahalazim. Summa tubu ilaih, yang ketiga wa atubu ilaih. Masa kita baca ni, kita niat minta Allah beri peluang untuk kita boleh buat 3 ni, kita dapat 3 ni untuk kita hidup sihat di dunia. Untuk menunjukkan orang Islam ini hebat, ada penyakit. Tapi kita lah yang banyak penyakit sebab kita kata sebab tak exercise. Tak. Exercise itu satu. Yang kedua mungkin, orang kafir tu sihat tak ada 3 ni pun. Kita nak sihat dunia akhirat, dia mungkin dunia. Sebab dunia syurga. Ad-dunya jannatul lil kafiri, sijnul lil mu'minin. Dunia ini syurga bagi kafir, sijnul. Sijnul apa? Penjara bagi orang mukmin. Sebab itu muslimat sekalian, apa tadi, amalan ini dia ada syarat dia. Maghrib dengan subuh istighfar semua 3, astaghfirullahalazim sampai akhir 3 kali semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maghrib dengan subuh 10 kali. Tanpa bergerak dalam keadaan tahiyat akhir. Selain daripada subuh dengan maghrib 3 kali. Cuba amalkan ini. Moga-moga Allah beri peluang untuk kita dapat istighfar yang Allah terima, dan kita rasa nak minta maaf pada orang dan orang maaf pada kita, dan kita bertaubat, kita mampu ada ruang untuk nak selesai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini mengikut patuh syariah. Itu nilai. Dalam kunut ada benda juga. Dalam kunut ada 3 ni juga. Dalam kunut. Sebab tu kalau ada peluang baca kunut, baca. Jangan ikut pandangan tak baca. Sebab Imam Syafi'i sunat muakkad. Apa? Sunat ab'ad. Sunat mana? Bukan sunat muakkad, sunat ab'ad. Sunat ab'ad dengan sunat hayah. Sunat ab'ad ni sebahagian daripada kena buat ikut pandangan mazhab Syafi'i. Makna kalau tak buat kena sujud sawi. Tapi kita kerana nak kita belajar tinggi, kita tak nak baca. Saya baca walaupun dia pandangan kata tak baik baca. Saya baca sebab saya nak nilai yang ada 3 dalam kunut. Kan? Cari pada istighfar dengan taubat, perkataan istighfar taubat, dan
Cari tempat yang makna syirik, tak ada syirik. Dia meliputi 3 perkara. Banyak lagi tempat-tempat lain, insya-Allah. Kita ada masa, kita bincang, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga apa yang kita bincang itu memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan saya mohon maaf banyak-banyak saya melampaui batas masa yang diberi. Tapi Imam kata 10 minit lebih, tapi lebih. Sebab nak habis tajuk kan. Moga-moga kita boleh amal pamanannya. Qul qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.